Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama-sama lagi. Okey, hari ini aku nak bawa pasal Khawarij. Ucapan yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin, parti PAS adalah parti ajaran sesat. Terbukti sampai hari ini, dah sampai sekarang. Tapi mereka sedang menafikan soal mereka ni dah sesat. Mereka dah mengarut. Mereka boleh menghukum orang. Mereka boleh mengkafirkan orang dan mereka boleh syurga nerakakan seseorang. Ideologi mereka, fahaman mereka, tunggangan mereka, tunggangan guna hadis, guna Quran untuk nak dapatkan undi, untuk nak berkuasa. Bukan untuk nak memperjuangkan agama Islam. Kalau betul-betul ikhlas di dalam hati dan jiwa mereka untuk nak memperjuangkan agama Islam, dah lama dah mereka akan jadi kerajaan. Dah lama dah Allah akan izinkan mereka memerintah. Tapi kenapa tahun demi tahun, setiap pilihan raya demi pilihan raya tak menang-menang? Why? Kita tak payah ambil banyak. Kita ambil apa yang berlaku dekat Kelantan. Daripada 1990, mereka berjaya memerintah Kelantan. Apa yang dah mereka buat untuk agama Islam? Apakah wajah cerminan kebanggaan untuk agama Islam meraihkan kejayaan negeri Kelantan yang dah mereka memerintah dah terlalu lama, dan bawa kepada sebelah dia, negeri Terengganu. Apa yang berlaku dekat Terengganu sehingga kan ajaran sesat Ayah Pin dapat berkembang luas dekat Terengganu? Katanya kerajaan langit. Tapi di sewaktu zaman pemerintahan parti PAS dan pemerintahan Barisan Nasional, adakah itu kita boleh menunjuk, kita boleh tunjuk inilah kejayaan pemerintahan parti PAS? Ataupun, okey, sebelum ni Barisan Nasional memerintah, tiba-tiba PAS memerintah. PAS memerintah 5 tahun dan tiba-tiba ditukar kepada Barisan Nasional memerintah pula. Dan takkanlah apa sepanjang PAS memerintah 5 tahun, PAS dia tak dapat tinggalkan satu undang-undang, satu perundangan ataupun satu amalan supaya rakyat ni terus tidak sesat ataupun rakyat ni terus konsisten dengan agama Islam, betul-betul beramal ibadat dengan agama Islam. Tiba-tiba terwujudnya Ayah Pin. Sebab tu minta maaf banyak. Sebab tu minta maaf banyak-banyak untuk rakyat-rakyat Terengganu. Sebab tu ada setengah rakyat akan berkata, rakyat Terengganu, segelintir rakyat-rakyat Terengganu mudah dibeli ataupun mudah dipergunakan. Tambah-tambah pula kita macam daripada segi agama, kita macam kita ugut dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis, dan segelintir rakyat-rakyat ni mudah terhanyut. Seperti itulah yang berlaku untuk ajaran Ayah Pin yang dah berlaku. Dan Ayah Pin pun dah mati. Kata kerajaan langit, tapi takkan dia mati. Jadi aku nak bawa satu penerangan dan juga penjelasan soal Khawarij, parti ajaran sesat kan, yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin. Dan hari ni walaupun Muhyiddin Yassin kata PAS ni adalah parti ajaran sesat, tapi PAS langsung berdiam diri, tidak mendesak supaya Muhyiddin ni memohon maaf ke apa, tak lah kan. Disebabkan Muhyiddin dapat sediakan wang ringgit untuk hadapi pilihan raya, disebabkan Muhyiddin Yassin dapat tawarkan jutaan ringgit ataupun tawarkan jawatan. Sebab tu PAS sanggup bersama dengan Muhyiddin Yassin untuk mengkhianati Pakatan Harapan 1.0 dan dapat tubuh kerajaan bersama-sama dengan Parti Bersatu dan UMNO sewaktu 2020 dulu. Jadi aku nak bawa dengan hampa ni daripada Radar Selangor. Dia akan terangkan, jelaskan kepada kita ni Khawarij yang diamalkan oleh Parti PAS. Jom sama-sama kita dengar. Ideologi bersifat Khawarij, episod kelima. Amanat Haji Hadi, jadilah terbukti bahawa PAS adalah parti ajaran sesat. Ini merupakan kali kelima Radar Selangor meneruskan sesi penerangan khasnya buat anak-anak muda maupun mereka yang begitu bersemangat nak menegakkan agama tapi akhirnya terjerumus dengan ideologi yang ditentang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Khawarij. Khawarij adalah kelompok mereka sahaja yang Islam, orang lain tidak, maka boleh dijatuhkan hukum kafir dan mereka yang tidak bersama mereka boleh masuk neraka.
malah mereka boleh mengeluarkan kata-kata jelek seperti mencarut. Apakah Khawarij hanya muncul zaman dahulu? Tidak. Rasulullah telah memberi amaran bahawa mereka akan tetap berada di muka bumi hingga ke akhir zaman. Tak percaya? Maksud hadis, mereka yakni Khawarij akan tetap ada sampai akhir zaman. Yang terakhir dari mereka akan keluar bersama-sama Dajjal. Apabila kalian menemui mereka, maka perangilah mereka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan ciptaan. Musnad Ahmad, Sunan Al-Nasa'i, Al-Sunan Al-Qub oleh Al-Baihaqi, Al-Mustrak oleh Al-Hakim, Musnaf Ibnu Abi Syaibah. Ini hadis-hadis yang sangat sahih. Ini bukti mereka wujud hingga ketiupan sangkakala terakhir. Apa ciri-ciri mereka? Menurut Syekh Saleh Fauzan, ada 3 ciri utama, yakni pertama, mengkafirkan kaum muslimin. Kedua, keluar dari taat penguasa. Ketiga, menghalalkan darah muslimin. Apakah benar di Malaysia ada salah satu ciri Khawarij ini? Ada? Tak percaya? Jom tonton video ini. Saya berjalan atas landasan yang benar. Kalau saya mati, saya syahid. Si pengucap ini dilihat telah melampaui batas dalam hal ini, menghina penguasa yang telah dibai'ah di Istana Negara dan mengajak rakyat segelintirnya keluar menentang pemerintah, dan apabila terkorban akan mati syahid. Si pengucap kata-kata jelek ini seolah-olah memberi syarat kepada rakyat agar boleh keluar memberontak terhadap pemimpin, dan jika terkorban syahid. Apakah dia lupa atau tidak tahu inilah ciri-ciri Khawarij? Taat pada pemimpin ini ada di dalam hadis-hadis sahih. Antara hadis terkenal, maksud hadis, wajib dengar dan taat kepada pemimpin ke atas setiap orang muslim pada apa yang ia suka dan ia benci, selagi mana tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi dengar dan taat. Riwayat Al-Bukhari 7144. Perdana Menteri tidak pernah lagi menghalang rakyatnya melakukan perkara makruf. Kenapa perlu memberikan bayangan pemimpin sebegini wajar ditentang hingga terkorban? Hadis juga ada menyatakan, maksud hadis, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai, dan mereka mencintai kamu. Mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Manakala seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Lalu baginda ditanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita boleh memarahi mereka dengan pedang? Baginda bersabda, tidak, selagi mana mereka mendirikan solat bersama kamu. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu benci dari pemimpin kamu, maka bencilah perbuatannya dan jangan meninggalkan ketaatan kepadanya. Riwayat Muslim 65. Bagi ibu bapa yang melihat anak-anak mereka cenderung pada kelompok ini, segera menasihati mereka. Bagi anda sendiri yang terpesona, yakinlah dan berimanlah kepada hadis Rasulullah SAW. Ancaman ini benar. Dahulukan Rasulullah SAW bukan kelompok yang enak menerakakan sesama Islam. Yakinlah peristiwa tahun 1985 akan kembali berulang jika anda semua masih lagi mahu bersama-sama mereka. Buat anak-anak muda Selangor khasnya dan Malaysia amnya, jauhilah mereka, patuhlah dan berimanlah dengan hadis Rasulullah SAW. Okey kan. Kalau betul-betul hampa perhatikan Parti PAS dan hampa baca sejarah-sejarah Parti PAS, hampa boleh tengok keburukan, perpecahan yang dibawa, yang dibuat oleh Parti PAS ni, Allah, sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar. Dan mereka nak tutup keburukan mereka, mereka nak tutup kelemahan mereka, ataupun mereka nak tutup segalanya perbuatan mereka ni yang tak elok ni dengan dalil, dengan adakan dalil, dengan agama Islam, dengan ayat-ayat Al-Quran dan dengan hadis-hadis Rasulullah, dan dia petiklah kan, ulama ini untuk nak tutup keburukan dia. Satu, aku ambil daripada segi SOSMA pada 2 tahun lepas ataupun tahun lepas, apabila SOSMA diluluskan oleh Parti PAS, tiba-tiba ni ahli parlimen PAS ni lah, dia keluarkan dalil satu mengatakan SOSMA ni boleh. Sedangkan sebelum waktu PAS duk jadi pembangkang daripada mulanya tertubuh Parti PAS hinggalah bersama dengan Barisan Alternatif, bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan waktu dia jadi pembangkang Solo pun tak pernah ada dalil, tapi tiba-tiba PAS ada di dalam kerajaan, adanya dalil. Dan kita pun tak lupa tragedi memali peperangan antara rakyat puak-puak PAS dengan kerajaan ketika itu, antara 2 orang, Mahathir dan juga Hadi Awang. Mahathir dan Hadi Awang puncanya disebabkan satu pihak terlalu taksub dengan Hadi Awang
Oh, jika kita menentang kerajaan ini, kita adalah syahid. Ini kerajaan maha zalim, kerajaan itu, kerajaan ini, kita perlu menentang. Kan? Pihak kerajaan hantarlah pengawal-pengawal polis dan juga tentera. Hadi Awang hanya menghantar beberapa orang saja. Yang kononnya kita memperjuang ni, kita lawan dengan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah. Kalau mati kita adalah mati syahid. Cuba tengok, kesesatan, kemengarukan. Payah sangat sebut. Benda perkara-perkara mengarut yang dibawa oleh PAS. Last kali apabila dia kata undang-undang dan perlembagaan hari ini adalah penjajah, bukan Islam, kita menentang perlembagaan penjajah. Tiba-tiba Hadi Awang setiap tahun, setiap 5 tahun dia mengangkat sumpah menjunjung perlembagaan yang dia kata perlembagaan penjajah ni. Inilah Hadi Awang, kita boleh kata parti ajaran sesat. Sehingga kan dia boleh kata kita ni ada di dalam perjuangan hak yang sebenar. Kalau saya mati syahid. Seperti yang Sanusi kata tadi. Sedangkan cuba tengoklah yang mereka duk kata mereka nak buat agama Islam, nak buat hudud, nak buat RUU, sampailah tak mampu buat ke. Di Kedah hanya ada 3 je kerusi pembangkang, selebihnya semua PAS. Di Kelantan hanya ada 2 saja kerusi pembangkang, di Terengganu kosong pembangkang. So what? Awak tak buat hudud, awak tak buat RUU 355. Kalau betul-betul yang kata hang nak memperjuangkan hudud, hang nak memperjuangkan agama Islam, hang boleh buat mah. Teruskan buat, teruskan usul di dalam Dewan Undangan Negeri. Tapi inilah hipokrit. Hak di bawah ni, hak walau hak di bawah ni bukan sembang lagi. Nak buat tu ni, buka hadis perang Rasulullah lah, buka itu, buka ni. Padahal ni, yang di bawah tu ahli-ahli parlimen biasa hak di bawah tu pun dicatur oleh Hadi Awang, dicatur oleh Muhyiddin Yassin. Kalau 3 ekor hak di atas ni tidak bersetuju, Hamzah, Hadi dan juga Muhyiddin Yassin tidak bersetuju apa yang dijerit oleh budak-budak mereka di bawah, oleh ahli-ahli parlimen bawah ni, takkan terjadi, takkan berlaku. Sebab hari ni negara dah negara Islam. Semua perundangan-perundangan, undang-undang kita, perlembagaan kita tidak bertentangan dengan agama Islam. Semua dah ikut saluran. Antara undang-undang kita ni tak ada satu pun yang memberi ancaman terhadap agama Islam kita. So, apa masalah? Sebab tu kalau hampa perasan hari ni, mereka dah tak guna dah yang model-model hudud, model-model RUU 355. Dah tak ada dah tak laku dah. Ataupun mereka tahu kalau mereka gunakan lagi modal tu, kemungkinan modal tu memang dah tak laku. Orang dah tak mau dah modal tu. Ataupun mereka rasa dah tak perlu kot. Mungkin mereka takkan mampu buat. Sedangkan RUU 355 simple je. Hang bentang dan buat undian dan boleh lulus. And then kenapa tiba-tiba Hadi Awang pula baru-baru ni bersuara untuk nak memartabatkan mahkamah syariah? Awak zaman hang tak buat. Kenapa zaman sekarang baru hang duk nak menjerit? Sebelum Hadi Awang sebut baru-baru ni, Sultan Selangor dah bagi dah arahan kepada kerajaan hari ni untuk memartabatkan, untuk mengukuhkan perundangan mahkamah syariah. So Menteri Agama hari ni, Datuk Naim terima dengan sebulat suara dan tengah sediakan file, sediakan proposal apa semua untuk nak bentangkan dekat sidang parlimen. So insya-Allah kurang daripada 2-3 tahun insya-Allah yang undang-undang hak yang mahkamah syariah, tapi kita tak gunalah yang duk kata RUU 355. No. Ini kita of course lah kerajaan akan bagi nama lain, rang undang-undang, nama lain-lain sikit. InsyaAllah demi nak memartabatkan. Jadi kenapa kerajaan Anwar hak yang mampu buat, kerajaan hampa tak mampu buat dulu. Depan hampa semata-mata sembang saja. Jadi itulah seperti mana yang dipertikaikan oleh Taqiyuddin, ahli parlimen Kota Baru kalau tak silap aku. Soal apa? Soal ni, akta hasutan. Kan? Dia mempertikaikan dekat Saifuddin Nasution. Dan lepas tu Saifuddin Nasution pula mempertikaikan, awak waktu hang berkuasa hang tak buat. Dan sekarang dia persoalkan kepada Saifuddin Nasution. Lepas tu dia kata, kalau kami jadi kerajaan, kami akan buat. Jadi Saifuddin kata, okey, tunggu dulu hampa dapat jadi kerajaan, hampa buat. Saya nak soal balik. Hampa ada tengok video aku soal Saifuddin Nasution, ada kira macam hampa boleh tekan dekat profil aku, pergi kat video, akan ada Saifuddin Nasution bergaduh mulut dengan Taqiyuddin. Dia libas tengah-tengah belakang, Taqiyuddin terus terdiam.
Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, comment dan share. Boleh hantarkan mak ampak antoang. Terima kasih banyak. Jadi insyaAllah boleh kongsi, boleh subscribe. Terima kasih banyak yang beberapa. Terima kasih banyak. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.